Okey. Sebentar ya, share screen. Okey, dah nampak kan? Kejap . Okey, untuk hari ini kita sambung pula sesi bengkel kita dengan taklimat pembangunan KAIS ataupun nama panjang dia adalah Coursework Assessment Item Specification Table. Okey. Dan tentatif kita pada hari ini adalah kita akan ada taklimat pembangunan KAIS. Lepas tu kita rehat sekejap. Lepas tu terus ada perbincangan dalam kumpulan dan juga pembentangan. Okey, untuk dalam kumpulan masih lagi menggunakan kumpulan yang sama seperti semalam dan mentor akan berperanan sebagai fasilitator untuk bantu dan semak. Okey, kalau macam semalam dah ada pesyarah yang volunteer untuk kongsikan, untuk bentangkan draft RMS dan juga draft CO. Saya harap untuk hari ini orang lain pula, orang lain pula yang akan kongsi KAIS masing-masing. Alright. So hari ni 3 benda je. Yang pertama sekali kita refresh balik. Yang semalam kita ada 8 PLO, which is PLO pertama adalah kluster 1. Allahu Akbar. Dengar ke? Dengar. Okey, PLO 1 Knowledge and Understanding Cluster 1, PLO 2 Cognitive Skill Cluster 2, PLO 3 Practical Skill Cluster 3A, PLO 4 Interpersonal and Communication Skill Cluster 3B, PLO 5 Leadership, Autonomy and Responsibility Cluster 3D. Tuan-puan, ini bukan typo ya, dia memang Leadership, Autonomy and Responsibility PLO 5 Cluster 3D. Bukan typo. PLO 6 Digital and Numeracy Skill Cluster 3C. Kita balik kat sini. PLO 7 Personal and Entrepreneurial Skill Cluster 4, PLO 8 Ethic and Professionalism Cluster 5. And untuk hari ini, semalam kita dah cover dah berkenaan dengan OBE. So hari ini sebenarnya kita cover dekat part assessment. Semalam kita tengok dekat curriculum. Kita faham dokumen curriculum tu macam nak terjemahkan dia semua. So hari ini dalam part OBE kita tengok part assessment. Sebab tu assessment kena ada KAIS dan juga ada fees. Fees adalah final exam, item specification table. And kalau pesyarah-pesyarah kita yang baru ni sejak kita PALT mungkin tak nampak lah. Kena gubal soalan untuk dipakai selaras seluruh Politeknik Malaysia semua tu. Tapi kalau sebelum ni final exam kita memang selaras seluruh Politeknik Malaysia. And nak buat satu soalan yang selaras tu kita ada satu dokumen rujukan iaitu fees. Dan
ada lagi satu rujukan sebenarnya FAIST. Okay. FAIST, FAIS tu adalah Final Assessment Item Specification Table. Okay, yang itu buat masa ini JBP hanya kongsikan FAIS untuk khusus-khusus yang FAIS-nya berbentuk kognitif. Okay. Kalau macam dulu siapa perasan fiber optik yang lama, ethical hacking yang lama, okay, semua tu ada FAIS. And Coastal Assessment Specification Table pula adalah dibangunkan oleh institusi sendirilah, depends on kita punya pensyarah khusus dan juga penyelaras khusus. Okay, hasil perbincangan tu nak buat apa. Okay, so hari ni kita cover kat sini. Okay. Okay, yang ini semua orang dah tahu. Okay. So saya go through macam tu je lah, tak pergi details. Okay. First sekali, apa-apa hal memang kena faham CLO. Sebelum kita buat kita punya assessment, kita faham CLO kita. Sebab okay, CLO ni yang hendak dicapai. Okay. And yang kedua, kita tengok pula apakah PLO-nya, okay? CLO dan PLO-nya, okay? Bagi khusus kita tu, okay? Okay, dekat mapping ni dah tunjuk dah lah, okay? CLO 1, PLO 1 akan dicapai ataupun dinilai melalui, okay, quiz, test, case study, final exam. CLO 2 dapat diuji melalui PBT macam tu. Okay, ni semalam punya. Okay, SLT tuan-puan memang kena faham lah sebab kejap lagi nak guna. Dan last sekali rujukan untuk buat KIS kita adalah kita kena tengok part assessment ni. Okay. Part assessment dekat sini lah yang menunjukkan okay ada berapa banyak jenis penilaian yang kita kena buat dan setiap satu penilaian tu ada berapa bilangannya, berapa persentage-nya dan apakah topik-topik yang boleh ditanya. Okay, right. So, kenapa kita kena buat KIS ni? Okay, sebab tujuan dia adalah kita perlu merancang pelaksanaan PB yang kita nak bagi. Okay, kita kena rancang. Sebab kita tak boleh, kalau tak rancang dia akan jadi ada kemungkinan, okay, ada kemungkinan satu-satu topik tu tidak diuji langsung, okay, ataupun ada kemungkinan topik tu diuji berulang macam tu. So kita memang kena rancang and sekarang ni 2 minggu sebelum ni adalah waktu terbaik lah untuk tuan-puan merancang bagaimana ataupun apakah draft-draft topik-topik yang akan disusun untuk ditanya kepada pelajar. Okay, tujuan yang kedua adalah untuk memastikan PB kita dengan FA yang dibangunkan memenuhi dokumen kurikulum. Okay, maksud memenuhi itu adalah dari segi penilaian, segi topik yang kita uji, bilangan, jenis penilaian dan juga CLO yang diuji. Selain itu kita juga nak memastikan masa penilaian memenuhi SLT yang telah ditetapkan. Okay. So untuk pelaksanaan KIS ni, ianya akan disimpan dalam, okay, kalau sebelum ni, semester lepas, ianya disimpan dalam fail penyedaran khusus secara hard copy dan soft copy di storage. Okay. Nanti kita akan buatlah folder baru untuk sesi 2020-2021. Okay. Kenapa benda ni disimpan di storage? Sebab kita nak semua senang nak akses. Okay. And mungkin pada semester ini kita perlu muat naik dalam pautan FK yang disediakan oleh unit quality lah. Okay, kalau sebelum bukan pautan FPK tu, maksudnya unit quality dia sediakan ruang untuk tuan-puan bagi link kan untuk upload dekat mana. Maksudnya tuan-puan upload dekat drive tuan-puan dan tuan-puan bagi link kepada unit quality kan. Okay, so better
better tuan-puan dah boleh dah lah siapkan FPK ataupun barang-barang dalam tu di satu ruang yang tuan-puan kongsi dengan pensyarah-pensyarah yang mengajar khusus yang sama lah. Sebab berkemungkinan nanti segala audit ke apa ke akan secara atas talian. Okay. Jadi saya minta simpan di 3 tempat ni lah yang okay, cuma file penyelaras khusus secara hard copy tu kita tunggu kualiti lah. Okay, kalau kualiti kata on. Kalau kualiti kata dah tak perlu dan tak payah. Tapi saya minta simpan dekat storage juga. Okay. Alright. Okay, so first sekali yang kita akan pakai adalah, nampak ke? Assessment, part assessment. Okay, untuk contoh KAIS ni saya mengambil subjek Python baru. Okay. Okay, Python baru ni, okay, dia ada 3 CLO, construct, nampak ke sebenarnya? Nampak kan? Okay, construct a software application using Python programming language, PLO 3, cluster 3A, domain taxonomy dia P3 dan okay, kelas CLO 1 akan dinilai pada practical task yang mempunyai bilangannya sebanyak 4 membawa 30%, case study 1 10%, PBT presentation dengan final assessment dalam bentuk practical test. Okay, dan topik-topiknya adalah kalau practical task topik 1, 2, 3, 4. Case study topik 4. Final assessment practical test topik 1 hingga 5. CLO 2, display a strong digital skill in delivering software application solution. PLO 6, cluster 3C, domain taxonomy-nya adalah P4 and dia akan dia akan diuji pada problem based task sebanyak 1 yang membawa percentage sebanyak 20%. Okay, topik yang diuji hanyalah topik 3 hingga 5. Maksudnya 3, 4, 5. Begitu juga dengan PBT. Okay, PBT pun cover 3, 4 dan 5. Cuma, bukan. PBT presentation. Cuma, PBT presentation ni cover by CLO 3. Okay, present ability in verifying a software application to support reusability approach. Okay, ini adalah PLO 8. Okay, cluster 5 dan domain taxonomy-nya adalah A, effective 3. Okay. Right. Okay. Okay, ni tadilah. Okay. So sekarang ni, okay, yang dokumen yang kena rujuk lagi adalah dekat SLT ni. Kita ambil part continuous assessment dengan final assessment. Ada percentage, ada face to face, ada non face to face punya masa. Okay. So dekat sini kita tengok practical task ada 12. Okay. 12 bagi 4 sama dengan 3. Maksudnya 3 jam tu dibuat secara face to face. Okay, non face to face ada 6 bahagi 4 maksudnya 1.5. Okay, adakah bermaksud practical task ni? Okay, dalam practical task non face to face 1.5 bermaksud sebelum pelajar kita buat practical task kita di dalam kelas tu, mungkin mereka dah ada masa untuk study, untuk buat research ke, untuk cari contoh-contoh coding ke, apa ke macam tu. Okay? Selama 1 jam setengah sebelum dia menghadapi kita punya practical task. Okay? Sama juga macam case study ke, PPT presentation ke apa ke, semua ada non face to face kat situ bermaksud kita telah memberikan ruang kepada pelajar selama 1 jam setengah untuk dia bersedia. Maksudnya dia buat research awal ke apa ke sebelum dia
buat. Okay, alright. So non face to face ni dia apa-apa pun tuan-puan kena tengok dokumen kurikulum masing-masing lah. Okay. Ada yang bagi masa 1 jam, ada yang bagi 1 jam setengah, ada yang bagi setengah jam je. Macam tu. Okay. Right. Okay. Cadangan percentage dalam taxonomy levels. Okay. Yang ini, okay, yang ini saya ambil dalam fees. Okay, cadangan ni saya ambil dalam fees. Okay, maksud, tapi apa-apa pun tuan-puan kena tengok balik tuan-puan punya maksimum, okay, C ataupun P berapa. Okay, tapi basically, okay, pada semester 1 dan semester 2 kita punya percentage banyak dekat level 1 lah. Okay. Okay, yang ini saya tunjuk contoh untuk kognitif saja. Maksudnya kita guna pakai percentage yang sama untuk psikomotor dan juga efektif. Okay. So kalau SEM 1, tengok ni. Dia punya majority adalah dekat peringkat 1, tahap 1 dengan tahap 2 je. Okay. Buat soalan tu antara 40 ke 60%. Kalau tahap 2, 30 ke 50%. Tapi tahap sampai 3 ni antara 10 ke 20% sahaja level percentage dia. Tapi kalau semester, tuan-puan ajar semester 3 dengan 4, okay, tuan-puan main-mainlah nilai ni kat C1, C2 antara 30 ke 50 macam tu je. Dan soalan level 3, 4, 5, okay, 3, 4, 5 ni depends on your document curriculum. Kena ada dalam 20 ke 30%. Okay, sehingga tahap ni lah sebab dia dah besar. Sebab dia dah sini lah. And kalau semester 5 dan 6, okay, perasan tak, tahap 1 tu dah sikit je. Tahap 2 pun dah sikit, so kita banyak cover tahap 3 dan ke atas. Okay, 3, 4, 5, okay, yang ni tengok. Okay, tengok syllabus masing-masing lah, ada tak sampai tahap 6 ke apa ke, macam tu. Okay. Okay, yang ini pula adalah satu kiraan yang simple lah. Okay, sebagai contoh, kita ada 10 soalan. Contoh 10 soalan. So kalau SEM 1, 2, kita punya maybe ketetapan kita boleh buat C1 5 soalan, C2 3 soalan, C3 dan ke atas 2 soalan. Macam tu. Kalau SEM 3 dengan 4, C1 lebih kurang 3 soalan, C2 lebih kurang 4 soalan, C3, 4, 5 lebih kurang 3 soalan. SEM 5 dan ke atas, C1 tu 2 soalan, C2 tu 4, C3, 4, 5, 4 soalan. Macam itulah, ni contoh kalau kita buat satu penilaian yang ada 10 soalan. Okay, alright. Okay, so ni jenis-jenis item yang boleh diuji lah. Alamak, okay, banyak typo pula sebab lepas menaip dekat skrin kecil saya tak usah. Okay, so ni jenis soalan yang boleh diuji. Okay, kita ada MCQ, multiple choice question. Okay, yang teruk sangat typo saya ni, dah ngantuk sekarang. Okay, item yang mempunyai satu soalan tepat yang perlu dipilih dari pelbagai pilihan jawapan. Okay, MCQ, macam soalan PAUD kita kan ada ABC pilih. Okay. Tuan-puan boleh juga buat soalan true false. Okay, yang ni untuk menguji kefahaman. Boleh juga buat soalan matching yang memerlukan padanan yang tepat dari banyak pilihan. Boleh juga short answer, item yang memerlukan penerangan yang ringkas dan padat. Boleh buat structured essay, item yang disusun secara berkesinambungan dari mudah ke kompleks. Okay. Dan boleh juga bagi soalan essay. Abaikan segala typo lah, jadi macam tu kan. Okay. So, okay, alamak sepatutnya saya kongsikan kejap lagi lah. Saya kongsikan dokumen KAIS ni. Okay, mula-mula dapat KAIS. KAIS ni dalam bentuk
Excel. Okay, pada first sheet yang pertama, tuan-puan kena pindahkan maklumat dalam AST ke dalam ni lah Excel ni. Okay, masukkan semua PLO, cluster, domain, betul apakah percentage dia, semua tu masuk kat sini. Okay, first. Yang kedua, okay, kita dah boleh buat dah lah. Okay, kalau yang ni saya tengok contoh, okay, yang ni untuk quiz. Okay, PSPD, DFC 142. Okay, so akan ada arah soalan, ada number of item, CA tu adalah continuous assessment. Okay, ada SLT dengan types of item. Okay, GS ni adalah construct. Okay, bermaksud, okay, first kali tuan-puan isilah topik. Okay, topik 1, 2, 3, 4. Okay, topik ni refer kat mana? Refer balik dekat ni. Sini propose topik ni. Okay. Okay, lepas tu letakkan CLO-nya. Okay, dan okay, dekat construct ni, tuan-puan bincanglah sesama pensyarah yang mengajar. Kita nak keluarkan soalan daripada general statement yang mana. Okay. Okay. Kalau kata tuan-puan daripada dalam topik 1, contoh dia ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Tapi tuan-puan nak tanya, sebab ni quiz, nak tanya 1.1 dengan 1.2 je. So, letaklah 2 ni sahaja dan okay, number of item dekat sini adalah bilangan construct ataupun bilangan subtopik. Bukan bilangan soalan yang akan dibina. Okay? Bukan bilangan soalan. Okay. So macam contoh ini 2. So kita number of item kita, maksudnya item yang nak diuji itulah general construct tu 2 je. So 2 ni kita nak tanya dekat mana? Kita nak tanya dalam quiz 1 macam tu. So masa, okay, SLT berapa? SLT 0.25 sebab kat depan tadi dia punya SLT untuk quiz adalah 1 jam. Okay, cuma perubahan baru yang kita nak minta lepas ni adalah kita pecahkan 2 ruang SLT ni, satu jadi face to face, satu jadi non face to face. Okay. So kita nak lebih jelas dan lebih alert lah. Okay. And type of item ni adalah apakah perancangan tuan-puan untuk keluarkan soalan yang macam mana. Okay. Nak keluarkan soalan objektif ke subjective question. Okay. Alright. Okay. So macam contoh topik 2 ni. Okay. Nampak tak? Pensyarah ni dia pilih nak tanya 2.1, 2.2, 2.3. So number of itemnya adalah 3. Macam tu. Okay. And dia nak tanya dalam quiz 2, masa masih lagi 0.25, soalan dalam bentuk objektif ataupun subjektif. Okay, kenapa semua ni tanda C1 dengan C2 je ni? Okay, kenapa? Okay, ada setengah pensyarah mungkin dekat 2.1 dia tak nak tanya pun C1. So jangan tick lah. Okay. Okay, kenapa dia tak tanda dekat C3 ni kosong terus? Okay, sebab bila kita baca dia punya CLO, explain the basic computer and fundamentals of programming language in a given scenario ni, dia sampai C2 sahaja. Okay, okay. Kalau subjek tuan-puan tu sampai C3, C4, C5, then tambah sendiri, okay? Tambah sendiri dia punya level ni. Okay, tambahkan. Right. So ini satu contoh untuk quiz. Okay. Kalau contoh, okay, yang ni saya tunjuk contoh untuk programming essential in Python pula. Okay, assessment task dekat sini adalah practical task. Number of assessment ada 4 practical task. Okay, so CLO dia adalah construct software application using Python programming language sehingga P3. Display strong digital skills dengan okay. Yang ini okay. PLO 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Semua tu adalah
A. Okay, effective. Okay. Okay, so yang ini adalah practical task. Then plan. Okay, macam ni nampak Introduction to basic operation in Python. So pensyarah ni bersama penjelas khusus dia dah pilih dah. Dia nak tanya untuk 1.3 dengan 1.4 je yang keluar dalam dia punya soalan practical task. Then dua-dua dia kata untuk P3. Okay, so number of item 2 dia buat dekat P1. Okay, masukkan ni. Face to face 3 jam, non face to face 1.5 jam. Dan biasanya soalan praktikal kita adalah soalan macam lab sheet kan. So soalan kita adalah berbentuk subjective question. Okay, dia macam structured question lah. Okay, sebab dia praktikal. Tapi ada juga setengah pensyarah yang dekat soalan praktikal pun macam dia ada buat true false something macam tu, dan tulislah kat situ. Okay. Lepas tu tengok topik 2. Okay, sebab yang ini mungkin sebab ada 4 practical task dan topik pun ada 4, maka okay, dia buat lah ada okay. Untuk topik apa setiap satu topik satu practical task. Okay. Okay, andai kata okay, macam ni contoh. Okay, contoh. Tuan-puan, okay, kita akan apa nak kata, kita akan rowkan dia ni ikut PT Maksudnya macam contoh contoh kita tuan-puan tak nak buat macam ni. Okay, tuan-puan nak PT1 dia cover chapter 1, PT2 okay, PT2 dia cover chapter 2 dengan chapter 3 contoh, PT3 cover chapter 3 sahaja, PT4 cover chapter 4 sahaja. So kalau dia nak gabung tu, nanti boleh je gabung. Faham? Okay, boleh je ambil contohlah PT2 tadi saya kata chapter 2 dengan chapter 3 kan. So maybe dia nak ambil PT2 adalah 2.2, 2.3 dengan 3.1. So boleh. Okay, cuma nanti masukkanlah dekat sini. Okay. Gabungkan ni. Gabungkan dekat bahagian CA ni. So ini adalah PT2 macam tu. Lepas tu PT3 topik yang 3 baik semula. Lepas tu letaklah construct dia 3.4 macam tu. Okay. Apa-apa pun tuan-puan lebih mahir dan lebih faham khusus tuan-puan sendiri. Jadi boleh buat perbincangan bersama-sama secara khusus and decide. Okay. Construct mana yang kita nak tanya. Okay. So far okay. Kira nak tanya boleh? Yang dekat SLT punya masa tu. Okay, yang face to face contoh. Yang ni untuk PBT kan. So kalau face to face 3 tu kita ambil pembahagian yang dekat ni kan, yang dekat syllabus tu kan? Yep, yang ini. Dekat sini ni. Nampak tak? Face to face dan face to face dan bahagilah dengan jumlah assessment tu. Okay, yang dekat sini ni continuous assessment tu. Alright, lepas tu okay, kalau yang ini pula contoh domain learning domain level untuk effective. Okay. So dekat effective ni ada presentation, PPT presentation, then okay, PPT presentation biasanya sama kan dengan PPT dia. Okay, tapi dalam dokumen kena buat asing lah, okay, kena buat tab yang berasingan. Okay, so nanti tick semua, then number of item satu-satu. Okay, face to face ni berapa dan face to face ni berapa. Macam tu. Dan, okay, perubahan baru yang kita nak buat dalam KAIS ni adalah first, sebelum ni kita tak pernah minta untuk masukkan non face to face. Jadi kali ni kita minta masukkan non face to face. Lepas tu, perkara
perubahan baru yang kedua adalah bagi kursus-kursus yang assessmentnya adalah, final assessmentnya adalah practical test, mini project dan selain daripada soalan yang teori test tu, yang tak ada faiz lah kiranya, kena tambah sheet untuk ruangan FA, final assessment. Dan perubahan yang ketiga, dia perlu ada ruang tanda tangan disediakan oleh penyendaras khusus, disahkan oleh ketua program. Yang nak sahkan ni bukan ketua program tuan-puan yang ikut track tu. Dia kena ikut senarai semakan PB. Right. So tamat pasal KAIS. Ada apa pun nak tanya pasal KAIS tak? Ada. Tak kira Apa nak dia? tanya satu. Tadi kan boleh tak akak back ni? Ini beberapa contoh je tau. Okey, tak apa. Contohnya dekat practical task kan. So kita hanya pilih GS yang kita pilih adalah 1.3 dan juga 1.4. Let's say 1.1 dan 1.2 juga dekat kita punya details subtopik GS tu kalau perasan. Akak back sekejap slide satu lagi. Satu lagi. Sorry. Bukan yang dokumen curriculum punya. Kita punya dokumen curriculum yang akak kata ada dua benda yang perlu ada tu. Satu AST, satu lagi senarai subtopik tu. Dekat slide tu. Okey. Ni dekat SLT ni. Kan dekat SLT ni kan dia dah mention, let's say katakanlah subtopik 1.1, CLO dia adalah CLO1 kan, let's say. Okay. Tapi kita tak tanya dekat practical task tadi. Kalau perasan practical task tadi tu adalah CLO1. So boleh ke kita tak tanya untuk topik tu? Macam mana apa dia? Kan kalau perasan, okay, let's say kat sini GS dia 1.1, CLO dia adalah CLO1. Okay, tapi dekat KAIS untuk practical task tadi, practical task kan dimapkan dengan CLO1. So boleh ke kita tak pilih mana-mana topik tu? Kalau perasan tadi, dekat practical task. Tak pilih mana-mana? Sebab 1.1, 1.2 tak ada. Hanya tadi kalau perasan 1.3 dan 1.4 saja. Okay, so boleh ke kita tak pilih mana-mana topik untuk diuji? Boleh, okay. Sebab tak semua, kalau contoh ada 5, tak semua 5 tu kita kena uji. Especially bila, dengar ke? Dengar. Okay. Especially bila, macam yang khusus-khusus sekarang ni, kalau macam khusus-khusus sekarang ni, dia dah tak ada, maksudnya kalau subjek tu yang praktikal, so dia dah banyak praktikal dengan apa je kan. So kalau perasan dekat 1.1 explain apa tu? Tak nampak lah. Explain operators in Python, explain benda in Python. So dekat 1.2 tu adalah berkenaan dengan operators in Python. Tapi dekat 1.3 kita nak buat, adakah kita akan menggunakan operators dalam Python? Gunakan. Jadi benda tu dah embed sekali lah. Masuk sekali, okay. Bolehlah macam tu. Okay, alright. Sebab kalau sebab 1.2 tu dia macam dia punya word pun explain operators in Python, then nak buat soalan macam mana dalam practical kan, sebab operators nak tak nak memang dah guna dah kan, macam tu. Dia macam sebab subjek ni adalah subjek yang daripada topik 1 sampai topik bawah, dia macam kita akan ada gunakan pengetahuan sebelum ni, kita gunakan pengetahuan sebelum ni, kita ada gunakan pengetahuan sebelum ni kan. So kita tak perlulah nak menyenaraikan semua pengetahuan yang dia dah belajar tu, cukup mana yang kita nak je. So macam contoh yang ni 1.3 dengan 1.4. Construct Python apa tu construct Python, tak nampak dia punya tu. Describe ni kan. Ni Python. Ni follow rules in assigning variables dengan construct Python literal. So dua-dua ni dah guna dah pengetahuan yang dekat atas tu. Macam itulah. And lagi satu, kalau macam contoh subjek lain saya tak pasti, tapi kalau macam contoh subjek-subjek yang network, dalam satu-satu subtopik dia tu ada banyak benda praktikal boleh buat tau, ada banyak
Okay, contoh kalau ambil satu topik freelance je, so ada banyak benda pasal security lah, pasal signing lah, pasal itulah, ada banyak, ada beberapa praktikal yang boleh dibuat. Okay, jadi pilihlah, okay, kalau kata dalam topik tu hanya perlu satu praktikal je, then pilih satu ataupun gabungkan dua GS tu macam ni kan, mungkin pilih 2.2 dengan 2.3, gabungkan dalam satu praktikal. Jadi yang lain-lain tu nak tanya kat mana? Mungkin yang lain tu boleh dibawa sebagai soalan PBT ataupun yang lain tu boleh ditanya sebagai soalan practical test nanti dekat FA. Macam tu. Okay? Faham? Alright. Kira, Ya. adakah wajib semua konstruk tu ditanya di dalam mana-mana assessment? Okay, bila kita tengok balik dekat konstruk kan, nak bila subjek tu adalah melibatkan subjek-subjek yang dia subjek tu praktikal je. Okay, praktikal dan tiada CLO, tiada PLO 1 dan PLO 2. Maksudnya tak ada kognitif, tak ada teori macam tu. Tapi hakikatnya waktu mengajar adalah banyak teori yang kita tanya kan. Okay. So kalau tengok balik dekat konstruk tu, kadang-kadang okay, benda tu bukan benda praktikal. Okay, macam explain something. Dia memang bukan praktikal, tapi subjek kita secara keseluruhannya adalah berbentuk praktikal. So tak perlulah tanya. Dia macam nak buat praktikal tu kena ada pengetahuan tersebut tu. Macam tu. Sebab tu kalau dalam contoh Python ni kan, dia ambil 1.3 dengan 1.4 je. Follow rules in assigning variables dengan construct Python literal. Sebab 1.1 dia tadi tu macam explain, lupa. Sebab 1.1 dia tadi tu ni explain literal in Python dengan explain operator in Python. So operator in Python tu explain je. Sebab nak suruh buat operator tu macam just a basic in programming Python ni. So macam tak boleh nak buat coding, tak boleh nak buat apa. Dia just macam mana nak guna je. Then tapi penggunaan operator tu dah ada dah dekat 1.3, 1.4 macam tu. So maksudnya Dia tak wajib lah kan? Ya, dia ikut kesesuaian. Okay. So kalau kita baca GS pun kadang-kadang memang benda tu adalah pengetahuan. Okay. Dia macam pengetahuan. Let's say kalau subjek tu banyak teori pun, kita tak wajib lah nak tanya semua konstruk tu kan? Ya, sebab kadang-kadang dia satu pengetahuan yang macam nak kata dia macam dia pengetahuan yang macam okay, kalau tak uji pun tak efek. Maksudnya ada lagi perkara lain yang lebih besar, yang lebih penting untuk diuji lah. Okay. Tapi kalau macam contoh kita kan ada banyak jenis assessment kan. So mungkin kita tak tanya dia pada quiz, tapi kita simpan dia untuk soalan final exam nanti. Macam tu. Tapi apa-apa pun cubalah okay. Maksudnya essence untuk subjek kita tu, apa yang essence untuk subjek kita tu cubalah uji. Macam tu. Yang lebih-lebih lagi bila ianya terkait pula dengan okay, memang CLO-nya nak begini. Macam tu. Faham tak? Okay, tapi dia faham. dia tak wajib lah segala mak nenek daripada tu. Tengok kesesuaian. Okay, thank you. Alright, okay. Ada lagi soalan lain ke? Assalamualaikum, Kak Kira boleh dengar? Ya, Waalaikumsalam. Okey, Kak Kira nak tanya kalau macam soalan online assessment tu masa dia 1 jam, kalau kita buat soalan objektif nak kena ada berapa soalan? Oh, macam tu. Okey, kalau soalan, dia selalunya macam ni. Pengiraan dia bila kita buat satu soalan objektif tu adalah 1.5 minit. Okey. Soalan kasar sebab saya cari juga mana panduan ke apa ke dan dia tak ada sebab bila comes to satu soalan objektif secara kasarnya 1 minit ke 1.5 1.5 minit. Okey, secara kasarnya.
Tetapi dalam soalan objektif pun kalau tuan-puan perasan, kita ada banyak bentuk soalan objektif. Ada yang macam simple, satu ayat dan pilih je jawapan yang pendek. So yang tu mungkin kita boleh anggap tu adalah 1 minit. Tapi ada juga soalan objektif yang soalan dia panjang. Okey, lepas tu ada pula pilihan satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, lepas tu ada A 1 dan 2, B 1 dan 3. Macam tu kan. So kalau yang dah soalan yang macam tu, pelajar akan ambil lebih masa untuk baca dan faham soalan kita tu. So mungkin soalan yang begitu, nilai minit yang kita boleh anggarkan adalah 1,5 minit. Macam tu. Okey, 1 ke 1,5 minit lah. Sebab dia nak baca, dia nak baca, dia nak faham. Dan ada juga soalan objektif yang kalau tuan perasan, subjek lain saya tak pasti. Okey, mungkin subjek programming pun ada yang macam dia bagi, dia bagi satu coding, dia bagi satu coding, dan nanti dekat soalan dia baru dia tanya apakah kesalahan ke, apakah yang tu ke, apa ke tu. So kalau dah ada macam bergambar macam tu, ada gambar rajah dan memang student akan take time, kita sendiri pun akan take time untuk baca faham soalan tu. So mungkin soalan tu boleh sampai ke 2 minit, macam tu. So nak saya kata semua soalan objektif standard 1 minit ataupun standard 1.5 minit, dia macam susah sebab kita patah balik ke bentuk soalan yang kita buat tu. Okay, faham ke? Nampak tak? Faham. Alright. Kak, nak tanya kalau maksudnya kalau soalan objektif kita tak rigid lah untuk 1 minit atau 1 minit setengah Kalau soalan objektif? Sebab je lah contoh macam subjek saya kita ada calculation kan. Tapi calculation, kalau calculation tu ada kita buat objektif multiple choice boleh buat ke? Boleh kan? Maknanya tak semestinya 1 minit setengah. Kalau 1 minit setengah mana cukup. Sebab tu dia maybe 1 minit setengah ataupun 2 minit macam tu. Kita tengok tahap. Lagi satu waktu kita kubal pun ada tahap yang soalan C1 je kan. Ada soalan sampai kita pergi C3, C4. Sampai yang C3, C4 tu masa yang diperuntukkan tu lebih lama lah. Tapi anggarannya begitulah, dalam 2 minit, 1 minit, 1 minit setengah ataupun 2 minit untuk satu-satu soalan MCQ. Okey Kak. Sama juga sebenarnya kalau soalan subjektif pun kan. Kalau macam contoh soalan tu lebih kepada definition ke apa ke, mungkin 1 minit. Tapi bila soalan tu comes dengan differentiate something ke, mungkin 2 ke 3 minit. Macam tu. Kalau contoh kalau dia kata macam nyatakan ciri-ciri ke apa ke, mungkin 2 ke 3 minit. Tapi bila kata differentiate between A dengan B, mungkin dah jadi makan 4 minit. Macam tu lah dia punya, kita kena tengok juga apa sebenarnya yang kita tanya and macam tu. Okay. Alright, ada soalan lain ke? Ada tak? Dengar ke? Ke dah tak dengar? Dengar ke? Dengar. Okay. So ada soalan lain tak? Kalau tak ada, nak sambung sikit pasal pembangunan item PB. Lepas tu kita habis. Okay, so nak bangunkan item PB ni adalah tujuan dia untuk ukur hasil pembelajaran pelajar selepas sesuatu topik. Okay, PB merupakan penilaian formatif. Okay. Bagi pesyarah-pesyarah barulah, sebenarnya tuan-puan nanti akan ada KIPA untuk belajar macam mana mengajar semua ni. Tapi untuk sekarang ni kalau ada masa mungkin boleh study pasal apa itu penilaian formatif dan apa itu penilaian sumatif. Okay, basically formatif ni adalah selepas tamat sesuatu topik.
So PB kita lah. Dan penilaian sumatif ni adalah kita punya final exam ataupun final assessment lah. Okay, yang mana dia akan merangkumi keseluruhan topik yang dah dipelajari pada semester tersebut. Okay. So soalan PB kita ni boleh bentuk objektif, MCQ, padanan, subjektif, isi tempat kosong, soalan PB, soalan pendek, soalan practical test, practical exercise yang akan ada macam lek sheet lah kan, ada step dia, ada apa semua boleh. Okay. So untuk membangunkan PB ni, 2 dokumen kena rujuk, 1 syllabus, 1 KAIS. Okay. PB yang dibangunkan perlu mengikut format PB yang dikeluarkan oleh unit quality and perlu menyatakan arahan dengan jelas. Okay. Maksud menyatakan arahan dengan jelas, okay, kita semua dah experience maksudnya pensyarah-pensyarah baru terutamanya dah experience semester lepas macam mana buat soalan apa semua kan. So arahan tu kena jelas. Okay. Sebagai contoh, kalau katalah selepas buat perkara ini pelajar kena hantar report, then tolong tulis. Okay. Report tu macam mana? Okay. Kalau selepas buat task A, B, C ni, pelajar kena present, then tolong mention. Pelajar kena present, okay, macam mana ke apa ke. So sebab tu itu maksud dia arahan kena jelas. Okay. Sebab ada, yelah semester lepas kita ada budak buat. Lepas tu tak ada apa-apa arahan kat sini, tiba-tiba dekat rubrik, okay ada presentation. So tak boleh lah macam tu. Okay. So arahan kepada pelajar tu kena jelas. Okay, lepas tu kita kena sesuaikan soalan dengan masa menjawab. Kena sesuaikan soalan dengan aras domain yang tepat. Dan panel penilai ataupun penyelaras perlu menyemak soalan sebelum disahkan oleh KJKP. Okay. Kalau tuan-puan ada 3 pensyarah contoh. Okay, ada 3 pensyarah. So seorang dah jadi penyelaras. Okay. Then okay, tak semestinya penyelaras ni tak buat soalan, okay. Penyelaras dia akan agihkan siapa buat soalan. So kalau time penyelaras buat soalan, kita ada 2 pensyarah lagi, then penyelaras ni mintalah salah seorang ni untuk semak soalan sebelum hantar ke KP. Kalau salah seorang ni buat, then mintalah penyelaras semak sebelum hantar pengesahan ke KP, macam tu. Okay. And lagi satu. Okay, lagi satu saya nak ingatkan lah. Okay. Kalau contoh subjek kita tu, okay, sebab memandangkan sekarang ni pandemik, so kita tak boleh nak jumpa pelajar kita face to face apa semua, dan banyak yang kita minta mereka present. Okay. Tapi tuan-puan kena ingat juga, maksudnya kita kena tengok balik, kita kena consider lah actually. Kita kena consider balik masa yang student kita ada dengan kekangan-kekangan lain tu untuk dia lengkapkan kita punya assessment tu. Kalau contoh tidak perlu kepada contoh subjek kita ataupun assessment kita itu tidak perlu kepada buat video, okay. Cukup sekadar pelajar tu present real time atas talian guna Google Meet macam sekarang ni, macam kita tengah cakap ni, dan tidak present, cukup setakat itu dan buatlah setakat itu. Jangan semua tuan-puan minta video sebab, okay, bukan sebab apa. Pertama sebab bila budak kena buat video, dan mungkin dia akan ambil masa bersikit lah sebab nak rakam, nak record, nak edit and so on. Lagi satu mungkin pelajar dia bukan ada subjek kita je, dia ada lagi subjek kawan-kawan kita yang lain. Okay. Cuma kita bukanlah saya kata langsung budak tak boleh buat video, langsung budak tak boleh upload kan. No. Okay, bukan. Tuan-puan tengoklah dan ikutlah yang mana yang sesuai. Okay. Contohlah daripada ada contoh 4 perkara. Okay. Kalau dulu semester lepas 5 perkara pelajar kita buat video untuk kita ni. So mungkin SEM ni kalau memang betul-betul tak perlulah, maksudnya memang betul-betul tak perlu,
untuk divideokan dan diupload ke YouTube, then cuba kurangkan kepada 3 ataupun 2 macam tu lah. Okay? Sebab kita cuba memahami condition pelajar kita dekat rumah yang mungkin suasananya tidak membantu pun untuk dia untuk dia belajar ke, dia kena jaga adik ke apa ke. So kita sama-sama cuba bantu dia lah. Okay. Tapi kalau memang betul-betul benda tu kena perlu divideokan, lepas tu perlu dapat perlu disebarkan untuk orang lain like ke, orang lain komen ke apa ke, then go buat. Okay, boleh je. Okay. Lagi okay. Yang ini adalah rujukan. Okay. Salah je pula ni. Pembangunan item PB mengikut ketetapan. Okay. Kalau kognitif, tuan-puan Google lah revise Bloom taxonomy. Kalau subjek kita nak ukur psikomotor, tengoklah Simpson model. And kalau nak uji efektif, tengoklah Craftwell model. Okay, actually 3 benda ni dah ada dalam storage lah. CTMK X Panduan Kurikulum 2019 GGP. Okay, kalau saya teringat nanti saya up dekat drive lah and nanti kita kongsi. Okay. Okay, ni carta alir proses kubal. Okay, first kali dengan kena ikut KAIS. Lepas tu ada proses semakan. Lepas tu kalau tak lepas draft tadi kena buat balik. Kalau okay, penggubal dah panel penilai tu dah setuju dan baru hantar draft tadi untuk pengesahan KP. Okay, situ. Okay, so kalau PB tu make sure ikut format lah. Ada topik, ada CLO, ada masa, ada markah, ada domain. Okay. So kalau dekat borang pula, pastikan panel penilai mengulas dan komen serta tick. Okay, dan jika draft 1 tu ada pembetulan, sertakan sekali. Okay, dan pastikan soalan disahkan oleh KP. Kalau edaran, beri soalan penilaian yang telah disahkan oleh KP sahaja. Okay, yang telah disahkan, okay, memang hari itu ketetapan unit kualiti tak perlu ada tanda tangan penggubal dan juga KP kan dekat dokumen yang kita bagi kepada pelajar. Ya, betul. Tapi pastikan sebelum bagi tu dah dapat pengesahan oleh KP. Okay. Right. Ini borangnya. Selalu yang kami alami adalah panel tak tulis apa-apa komen pun dekat sini. Okay, tolong tulis. Okay, dan tolong tick ni. Tolong check betul-betul. Okay, tolong check betul-betul. So penggubal please tanda tangan, panel penilai please tanda tangan and letak tarikh. Okay. Okay, lagi satu. Okay, kalau perasan subjek kita dia banyak PBT, lepas tu ada PBT presentation. Case study presentation. Okay, untuk memudahkan, tuan-puan boleh tulis terus dekat sini PBT dan PBT presentation. Okay, so nanti bila dekat lampiran soalan tu, so akan adalah soalan PBT-nya. Lepas tu akan adalah arahan presentation-nya. Lepas tu nanti ada rubrik, rubrik untuk PBT dengan rubrik untuk PBT presentation. Macam itulah. Okay, tak perlu asing lah, tak perlu asing, tiba-tiba je kami dapat satu soalan untuk present. Tapi tak tahu apa benda yang nak presentnya tu. Okay. Kira nak tanya. Ya. Macam yang pasal present ni kan. Okay, masa presentation ni yang Kira cakap ni, okay. Kalau dalam SLT subjek, macam ni digital multimedia lah. Okay, dalam SLT subjek, kan dia terletak kat atas tu practical, task, lab kan. So dalam tu dia asing tau. Projek lain, presentation lain. So tu nak kena asing ke macam mana sekalikan? Ni dalam mana? Dalam borang ni ke dekat-dekat? Dalam SLT tu asing. So bila kita come out dengan KAIS dan borang ni macam mana? Okey, dekat KAIS
asing. Okay, PPT presentation tu asing. KAIS asing KAIS asing ikut item. Cuma dekat borang ni je. Sebab kita orang pernah experience yang dia hantar PPT presentation, lepas tu dia hantar satu soalan yang tiba-tiba je terus present your ni kena ada apa-apa. Lepas tu ada orang. So tak tahu, kita tak boleh nak tengok daripada satu helai arahan presentation tu, tak boleh nak tengok apa yang dia suruh present. Faham? Sebab tu gabung lah. Faham tak? Okey. Tapi ada je sebelum ni yang pensyarah-pensyarah dia akan buat helaian tu, helaian PPT satu helai, lepas tu satu lagi helaian presentation dia lah, sebab dia kata presentation dia kena ada apa, betul. Lepas tu ada rubrik untuk PPT, rubrik untuk presentation. So kalau semua tu, kalau boleh jangan hantar asing. Sebab dia berkait kan. So bila hantar kat KP tu jangan hantar asing. And untuk mudahkan tuan-tuan, bolehlah terus dekat satu borang ni untuk dua tu. Tapi nanti tulislah jenis penilaian PPT and PPT presentation macam tu. Kalau tuan-puan nak buat dua set pun, satu PPT, satu PPT presentation pun, make sure dua-dua ni dihantar sekali. Faham? Okay? Jelas ke? Macam ada sesetengah subjek, dia kena present practical exercise tau. Contohlah practical exercise dia ada 3. Tapi PPT practical exercise presentation dia ataupun demonstration dia hanya ada 1 je. So yang itu, tuan-puan boleh pilih antara 3 tu, yang mana satu yang nak dipresentkan. And kalau yang nak dipresentkan tu, tolonglah kepilkan sekali dengan rubrik presentation, dengan arahan untuk presentation, semua tu. Okay, ada soalan lain ke tidak? Ada ke? Tak ada. So kalau tak ada, penilaian domain efektif belum berkira jawapan yang betul lah. Maksudnya kalau contohlah kita suruh budak buat presentation kan, budak tu memang pandai dia cakap, memang budak tu dia pandai nak attract audience apa semua-semua. Tapi kalau apa yang dia cakap tu tak betul, then kita kena buat teguran lah. Nanti dekat rubrik tu make sure ada ni lah. Yang hal rubrik ni, saya harap tuan-puan ingat lagi apa yang Puan Aini dah ajar lah. Lepas tu bila kandai katalah pelajar kita tak hadir, dan dia tak buat assessment kita tu, so kita boleh bagi sekiranya pelajar tu tak hadir dengan kebenaran je. Kalau penting mungkin tak perlulah. Kalau pelajar buat dapat markah rendah pun tak perlu buat retest ke request ke, no. Kalau markah semua, kita boleh tengok trend. Kalau semua markah pelajar kita rendah, ada 2 kemungkinan. Satu, soalan kita yang terlalu tinggi ataupun lebih daripada yang sepatutnya, ataupun yang kedua memang student sendiri tak apa nak kata, dia jadi pelik kalau semua assessment kita tak ada budak dapat markah tinggi. So mungkin assessment kita terlalu high level ataupun lebih daripada sepatutnya lah. Tapi kalau semua student kita dapat, contohlah markah quiz tu 10, dan semua pelajar kita dapat 10 pun, itu pun mungkin sebab soalan kita terlalu mudah pula. So kita tak ikut curve tu. Macam tu. Biasa terjadi setiap SEM, kita ni yang kejar student kan untuk minta dia hantar. Jadi sepatutnya benda tu kita tak boleh jadikan amalan lah, sebab nanti bila dia dah kerja,
Okay. Bos dia bukannya nak ingatkan banyak-banyak kali macam kita. Selak-selak nanti bos dia ingat bagi surat berhenti kerja je. Okay. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita ingatkan dia sebelum tarikh akhir lah. Sebab bila kita minta dia hantar selepas tarikh yang kita tetapkan dengan kita kata merayu lah apalah, dia adalah unfair kepada orang lain yang dah siap awal, dah proper, dah ikut arahan kita semua tu sebenarnya. Okay. Jadi apa yang Tuan Puan boleh buat adalah ingatkan sebelum tarikh akhir. Okay. And okay. Di jabatan kita tak ada masalah pun kalau budak tu dapat kosong sebab tak hantar. Okay. Tapi sebelum beri dia kosong tak hantar tu, saya harap tuan-puan dah lah mengingatkan. Okay. Mengingatkan tu dalam bentuk. Okay, letak dekat slide yang mengajar. Okay, jangan lupa hantar PPT saya sebelum bila ke. Ataupun ingatkan dalam WhatsApp group. Biasanya student akan buat Telegram ataupun WhatsApp group ni kita. So ingatkan dekat situ. Okay. And nak selamat, kalau ingat dulu kita ada satu orang ataupun surat akuan lah. Aku tak hantar PPT pada masa tu. Okay. Boleh je tuan-puan nak gunakan benda ni. And actually pada first day class tu tuan-puan dah boleh bagi tahu pelajar dah. Okay. Macam mana yang kita nak ni. PB-nya kita nak dia hantar bila ke apa ke. Macam tu. Okay. Dan bagi kes plagiarism, rujuk buku panduan peperiksaan. Okay, edisi Jun 19 ni saya tak pasti ini adalah latest ke tidak dan saya terlupa pula nak check dengan unit jadual, unit exam adakah buku ni buku latest. Sebab tu saya merahkan lah. Tapi apa-apa pun kena lihat buku panduan peperiksaan. Okay. Okay, bagi pensyarah-pensyarah baru, okay. Saya suka nak maklumkan yang pelajar kita kena lulus PB dan juga PA, peperiksaan berterusan dan juga peperiksaan akhir. Okey, ianya adalah berdasarkan standard program baru bidang perkomputeran bermula daripada sesi Jun 2016 lagi. Tapi ianya tidak bermakna kita ni wajib luluskan PB pelajar, especially bila pelajar tu dalam kategori bermasalah. Okey. FA dilaksanakan di luar minggu peperiksaan akhir, jabatan bertanggungjawab dengan proses penilaian tersebut. Okay, cuma sekarang sebab dia park, so semua bawah jabatan. Okay, ni contoh pelajar ni dapat grade baik. Okay, kalau tengok ni open source operating system grade dia B, HCI grade dia C, nilai mata dia 3. Tapi dia gagal CM1. Mungkin sebab sama ada PB dia gagal ataupun FA dia gagal. So ada soalan? Ada ke? Kalau tak ada, kita boleh bersurat. Tanya soalan sikit boleh? Boleh. So macam adik okay, kalau tengok dekat assessment specification table tu, kan dia ada tanya, kalau tengok remark notes dekat bawah dia ada or, until, and kan. Oh, apa maksud dia? So contohlah kalau kata praktikal task dia propose topik 1 until topik 3. Tapi praktikal task tu ada 3. Adakah praktikal task tu ketiga-tiganya kena buat topik 1 sampai 3 ataupun pecahkan topik 1 praktikal task 1, topik 2 praktikal task 2 ataupun topik 3 praktikal task 3? Okey. Sebelum tu okey, dekat kita punya assessment ni dia ada kan or, until, okey, kalau dash tu until, kalau koma tu and, okey. Sama maksud dia. Kalau ada or, tapi saya rasa dalam silibus kita semua tak ada or. Mungkin dia ada koma dengan dash je. Okey, kalau or tu maksudnya boleh pilih topik ni ataupun topik ni. Tapi kalau until, okey, apa beza until dengan koma ni adalah okey. Bila
bila macam contoh yang ini ni kan, saya pun tak ingat ni subjek apa ni, Python ni. Rupanya Python ni dia ada 5 topik. Topik 1 sampai topik 5. So actually penggunaan N tu adalah macam contoh T1, T3, T5. So maksudnya dia punya topik tu tidak bertujukan. So sepatutnya kalau dalam kes yang saya tengah tunjuk sekarang ni, sepatutnya penggubal tu untuk tidak memeningkan dia boleh buat T1 dash T4 sebab T1, T2, T3, T4. Macam itulah saya tulis dia. So macam ni kan T3 hingga T5. Maksud assessment ni perlu cover T3, T4, T5. Kalau koma pula, contoh koma T1, T3, T5. Maksudnya assessment tu kena ada T1. Assessment tersebut kena ada T1, T4, T5. Okey, menjawab soalan bila kita buat macam tadi tu, okey, adakah contohlah practical task ada 3, propose topik pun ada 3. So adakah bermaksud practical task 1, topik 1, practical task 2, topik 2, practical task 3, topik 3. Macam tu. Okey, bercara nak buat macam tu pun boleh. Kalau bercara nak buat task 1, topik 1 dan 2. Task 2, topik 2. Task 3, topik 2 dan 3. Itu pun boleh. As long as kesemua propose topik tadi tu telah ditanya dalam mana-mana practical task. Practical task kita, contoh yang ni practical task ada 4 kan. So as long as topik 1, topik 2, topik 3, topik 4 ni ditanya dalam mana-mana yang 4 ni. Faham? Dia tidak semestinya, okay, kalau macam contoh lah, macam contoh yang tengah saya tunjuk ni, practical task ada 4, kebetulan propose topik pun ada 4. So tidaklah semestinya PT1 topik 1 macam tu, tidak semestinya. Kalau nak gabung topik, jadikan satu practical task pun boleh macam tu. Faham tak? Selagi kesemua topik tersebut pernah ditanya dalam mana-mana practical task tu. Okay. Okay, thank you. Alright. Okay. Sebab kadang-kadang macam contoh kadang-kadang topik 1 ni dia macam maybe dia sikit sangat ke, dia macam tak ikutlah tuan-puan rasa macam mana, mungkin rasa macam oh dia ni kena gabung juga dengan topik 2 ni. Then buatlah practical task 1, topik 1 gabung dengan topik 2.1. Practical task 2, barulah 2.3 dengan 2.4. Boleh. Okay, itulah. Cuma kalau kita buat macam tu, kena tally balik dekat RMS lah. Yep. Nanti kita kena dengan RMS batch semula lah. Okay. Sebab tu kita ada dokumen KAIS tu untuk kita plan macam mana, apa soalan lebih kurang, apa yang topik kita nak tanya, apa semua macam tu. Okay. Alright. So ada soalan lain? Okay, Ra, nak tanya. Ya. Okay, macam mana nak tahu assessment tu untuk individu ataupun berkumpulan? Oh, macam mana tahu individu atau berkumpulan? Okay. Betul lah, dalam dokumen yang sekarang ni dia tak cakap pun individu ke berkumpulan ke apa kan. Okay. Yang ni based on experience saya lah, sebab saya pun tak jumpa. Dalam dokumen baru ni tak jumpa pun, tapi biasanya macam ni. Okay. Quiz, apa-apa yang bersifat kognitif memang individu lah. Okay. Begitu juga, okay, kalau case study, okay, case study dia boleh jadi individu, dia boleh jadi kumpulan. Okay. PBT, problem based task pun boleh jadi individu, boleh jadi 2 orang, boleh jadi berkumpulan. Tapi practical task, okay, macam contoh practical kalau dululah waktu budak ada kat sini kan, selalunya practical task kalau subjek-subjek programming budak boleh buat seorang satu di PC, okay, dia akan balik kepada norma peralatan sebenarnya. Bila subjek-subjek programming budak masuk lab kita,
lab kita tu ada 40 PC bermaksud seorang satu dan sepatutnya budak buat seorang satu. Satu practical task untuk subjek-subjek programming tu budak buat individu. Tapi kalau tengok pula subjek network yang switching routing semua, kita tengok lab dia satu device dikongsi oleh 4 orang dan dekat situ kita tahu practical task ni berkumpulan 4 orang. Macam tu. Okey, tapi biasanya kita bila comes to soalan PBT ataupun case study, kita akan selalunya soalan ni jadi macam memerlukan masa yang banyak, perlukan Tuan Puan sendiri yang craft lah actually soalan yang begini ni sesuai tak kalau buat seorang, ataupun soalan yang begini ni memang kena 3 orang atau memang kena partner macam tu. So nak kata macam mana nak tentukan dia dekat dokumen kurikulum langsung tak menyatakan, tapi kalau ikutkan dekat SLT tu, SLT yang kita kira tu adalah untuk per individu student. Faham tak? Basically SLT yang kita tulis tu per individual punya student lah. Macam tu. Cuma kadang-kadang kita selalu ikut-ikut je. Macam contoh PBT ni 4 orang lah. Macam tu. Tapi kalau buat PBT 4 orang, so make sure lah soalannya sesuai dengan nilai 4 pelajar yang contribute kepada nak menyiapkan satu soalan tu. Begitu jugalah dengan case study ke, dengan yang lain-lain lah. Tapi macam practical task tu, since sekarang kita belajar online dan banyak yang tak guna device dan guna apa nak kata, macam kalau network tu dia guna simulator apa semua, then better satu orang lah. Programming ke apa ke, 1 orang. Biar dia buat sendiri. Macam tu lah. Rasanya saja IS pun practical task since sekarang ni tengah online memang individu lah kan. Cuma masa bersemuka je hari tu banyak subjek-subjek network yang memang dalam labnya design 4 pelajar kongsi satu island. So memang kita nampak lah yang tu jelas lah dia memang kerja berkumpulan. Okay, boleh. Untuk lebih, sebab macam ni kan macam general jugalah jawapan dia kan. So untuk lebih maybe kita boleh face to face ataupun kita bincang belakang lah untuk kita tengok subjek apa, apakah jenis assessmentnya, apakah soalan yang nak dibuat, dan kat situ kita boleh tentukan lah berapa ramai pelajarnya tu. Tapi kalau kognitif memang seorang lah. Lain? Lagi satu tuan-puan. Kena tengok kat sini. Kadang-kadang kan bila buat soalan tu pastikan kena dengan nilai lah. Kena dengan nilai. Kadang-kadang contohlah PBT ke case study ke, dia bawa sampai 20% daripada keseluruhan 70% tu. Jadi soalan tuan-puan tu harapnya bersesuaian lah dengan 20% tu. Jangan simple sangat buat sekejap 1 jam ataupun buat macam too simple tapi dah terus 20% je lah. Cubalah sesuaikan. Tapi kalau sekarang, kalau semester ini rasa macam belum mahir, belum apa, insyaAllah kita kan makin lama experience kita makin banyak dan kita akan sentiasa improve lah. Right. Ada soalan lain? Ada soalan lain lagi ke? Tak ada kot. Tak ada. Senyapnya. Alright. Dah habis. Sementara saya teringat,
Okay. Template Kais ada tak? Ha? Template. Ada, nanti kita bagi terus dalam WhatsApp group Okay. Okay. Saya bagi yang Python punya. Okay. Cuma, okay, bagi khusus-khusus, ingat yang sekali lah, bagi khusus-khusus yang nanti FA-nya practical test ataupun mini project ataupun mana-mana lah yang tak ada file sebelum ni, tambah lagi satu tab untuk practical test tu, FK tu. Okay, alright. Lagi apa lagi nak? Okay, duration. Okay, kita sebut pasal duration. Okay, duration. Okay, kalau sebelum ni dekat PB kita minta tulis duration kan. Tapi untuk boleh tak? Okay. Tuan-puan masukkan sekali duration untuk non face to face. Okay, non face to face dalam duration tu. Maksudnya buat koma lah. 3 face to face, 1.5 non face to face. Macam tu. Okay. Kecuali untuk soalan kuis dan test. Okay. Kecuali untuk soalan kuis dan test. Soalan kuis dan test kita tak nak pelajar keliru nanti dia rasa macam. Tapi kalau untuk soalan lab, case study, PPT presentation semua-semua tu buatlah kurungan macam tu. Contoh dia 6 jam. So 3 face to face. Contoh dia 4 jam setengah. 3 face to face, 1.5 non face to face. Macam tu. Okay. Okay, ada soalan lain lagi ke? Okay, kalau tak ada, tindakan yang perlu dibuat sekarang ni adalah kita ada masa untuk tuan-puan discuss. Okay, buat sama-sama, buat KAIS tu. Okay, untuk kali ni kita tak bahagi kumpulan ikut pesara mengajar ke apa ke. So, kebanyakan daripada tuan-puan adalah punya laras khusus dan cuba tuan-puan draft. Okay, cuba tuan-puan draft dulu macam mana bentuknya, and kalau nak tanya pendapat pesara khusus yang lain pun just roger je lah mereka. Then buat, okay, lepas tu minta mentor tu semak, okay, and lepas tu petang ni kita buat presentation. Okay, alright. And selepas apa nak kata, petang ni kita buat presentationnya lah. Okay, tu je. And if ada apa-apa soalan, boleh roger saya lah bertanya. Okay. Ada apa-apa lagi ke? Zoo dan KP lain, ada apa-apa yang saya tinggal ke? Tak ada? Tak ada. Right. So kalau tak ada untuk pagi ni, kita boleh sambung ke aktiviti perkumpulan lah masing-masing. Okay? Alright. So kejap lagi saya forward terus contoh KAIS tu dalam WhatsApp group JTMK. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti kita jumpa dalam pukul 2.30 petang. Okay? Alright. Okay. Sekejap. Urus Setia pergi ambil gambar dulu. Ke dah ambil dah? Ada yang dah live dah. Okay, bye-bye. Petang lah, petang. Petang. Macam mana ni? Tutup. Alamak, tutup pula. Okay, bye. Terima kasih Kak. Don't share tadi. Thank you Kira. Terima kasih.